Jadi mengambil pekerja lain warga negara ya, atau pemegang permit masuk usaha merupakan satu kesalahan benda seperti mana yang disebutkan di sini ya. Saya rasa banyak negara yang berjaya ya, menghalau parti keluar negaranya kerana rakyat sendiri membantu kerajaan ya, dalam menjadi mata dan telinga kepada kebanjiran parti di negara masing-masing lah ya. Even kalau di Indonesia sendiri pun mereka sendiri ya, rakyat sendiri melaporkan kalau ada orang luar yang duduk lama di negara mereka ya. Kita tak buat macam itu, sebab itu jumlah parti kita tinggi lah ya. Jadi section 5E seterusnya adalah orang yang membenarkan parti masuk tinggal premis punya kepentingan sebagai penyelia atau mengurus punya kawalan di atas mana mereka adalah merupakan satu kesalahan dan hukuman denda adalah seperti yang tertera di situ lah ya. Jadi salah satu daripada langkah kerajaan yang diambil bagi menghalang pemasukan atau mengawal pemasukan warga negara asing ialah mengadakan pengambilan biometrik ya. Biometrik di 69 pintu masuk negara. Jadi pengambilan biometrik ini melalui National Enforcement and Registration System akan memudahkan ya, kerajaan mewujudkan database ya, pakalan data bagi merekodkan pemasukan dan keluarnya tenaga asing. Jadi kadang-kadang apabila jumlah tenaga asing itu ramai negara kita, utamanya berhubung dengan parti, tapi izin kita tak dapat elak kita menggunakan satu kaedah supaya dapat merekodkan mereka, iaitu melalui satu cara yang kita buat dulu, iaitu program 6P, iaitu membuat pemutihan supaya mereka keluar walaupun tak 100% kita dapat, tapi itu boleh meningkatkan data dan rekod mengenai keberadaan jumlah parti di negara kita. Jadi bawah program ini, parti yang berada dalam negara lagi keluar mendaftar dan ambil maklumat diri serta biometrik untuk tujuan rekod dan pemantauan ya. So melalui program 6P ini juga parti berkelayakan boleh diregularisasikan menjadi pekerja asing yang sah ataupun pulang ke negara asal atas kos sendiri tanpa dikenakan tindakan undang-undang ya. Satu fenomena yang telah kita tahu bahawa kebanjiran tenaga asing sebab adanya supply secara outsourcing ataupun contractor for labor dibagi ya, di mana pekerja-pekerja asing dibekalkan oleh ejen-ejen itu untuk bekerja. Jadi jumlahnya begitu tinggi dan Akta Kerja 1955 Seksyen 33A sebenarnya membenarkan secara walaupun tak jelas secara langsung membenarkan contractor for labor ini ya, dan supply yang membekal pekerja asing. Tapi dari segi hak pekerja asing yang dibekalkan ini ada sedikit kekurangan dari segi perlindungan undang, di mana mereka tidak begitu jelas dari segi perlindungannya. Sebab even the question whether they are an employees or not, workmen or not, under which employer itu menjadi persoalan. Sebab mereka ini bekerja kepada supplier of employee ke ataupun bekerja kepada majikan yang menerima mereka itu. Akhirnya mereka macam tak ada majikan. Yang ini pun tak mengaku majikan, yang supply for labor pun tak mengaku majikan. Jadi bawah Undang-Undang buruh ini menyebabkan hak pekerja ini terjejas dan terbiar dan mudah dimanipulasikan. Dan akhirnya kebanyakan mereka ini menjadi parti dan menjadi pekerja asing yang dibawa masuk secara kontraktor for labor, iaitu supply pekerja sahaja ya, jumlah mereka ya, supply pekerja yang majikan mungkin mengambil kesempatan dan tidak mengaku mereka sebagai pekerja yang sebenarnya ya. Sebenarnya adalah menjadi tanggungjawab setiap majikan ya, menjadi sebuah Akta Kerja Employment Act, setiap majikan di Seksyen 60K, iaitu mendaftarkan dalam masa 14 hari ya kepada Director General of Labour particulars foreign employee ya, foreign employee kepada pejabat tenaga kerja yang terdekat. Bahkan sekiranya perkhidmatan tenaga kerja itu ditamatkan ya, sama ada oleh majikan ataupun oleh foreign employee itu sendiri, maka hendaklah dilaporkan kepada Jabatan Tenaga Kerja dalam masa 14 hari. Kesalahan itu boleh membawa jadi sabit kesalahan denda ya, setiap lebih daripada RM10,000. Begitu juga dalam meningkatkan perlindungan kepada domestic servant ya, orang gaji atau pekerja rumah di Malaysia ini melalui MOU yang telah ditandatangani di antara kerajaan Malaysia dan Indonesia di bawah Seksyen 7 Akta Kerja 1955. Begitu juga dalam masa 30 hari ya, dalam masa 30 hari
perlu seorang majikan melaporkan kepada Director General of Labour atau Pejabat Tenaga Kerja tentang pelantikan tersebut, dan jika perkhidmatan itu ditamatkan ataupun pekerja domestik sektor lain pun hendaklah dilaporkan, ya, hendaklah dilaporkan kepada Director General daripada kegagalan berlaku adalah satu kesalahan di bawah akta tersebut, ya. Dan bagi melindungi pekerja asing di Malaysia dan juga pekerja tempatan di Malaysia, Akta Kerja 1975 atau Seksyen 60M memberikan kuasa, ya, titik kuasa kepada Director General untuk membuat menerima aduan, ya, menerima aduan daripada pekerja asing atau pekerja tempatan berhubung hal-hal yang dianggap sebagai diskriminasi, ya, diskriminasi terhadap pekerja-pekerja asing atau pekerja tempatan di negara kita, ya. Profesor boleh rumuskan? Saya rumuskan bahawa kita segi mekanisme penyelesaian pertikaian, kita ada mahkamah buruh, kita ada mahkamah hubungan perusahaan, mahkamah sivil, mahkamah jenayah bagi menyelesaikan masalah pertikaian antara majikan dan pekerja asing. Mahkamah buruh menguatkuasakan Akta Kerja 1975 yang ada beberapa peruntukan berkenaan dengan pekerja asing. Mahkamah hubungan perusahaan menguatkuasakan Akta Perhubungan Perusahaan. Mahkamah Sivil, kita ada Mahkamah Magistrate, Mahkamah Session, Mahkamah Tinggi, Mahkamah Raya, Mahkamah Sekular juga mendengar semua kes sivil, dan akhir sekali Mahkamah Jenayah untuk menghukum kesalahan-kesalahan di bawah akta-akta yang membawa hukuman penjara ataupun denda, ya. Di negara kita tidak ada Foreign Workers Act secara single, secara satu akta sahaja. Kita punya banyak peruntukan undang-undang yang berterabur di beberapa tempat berhubung dengan pekerja asing. Sebab itu dari segi penguasaan kita dalam negeri kita ada Kementerian Sumber Manusia yang menguasakan tentang isu-isu pekerja asing, ada kerajaan tempatan, ya, ada beberapa jabatan lagi. Jadi mungkin segi carangan kita boleh memikirkan kewujudan satu akta khusus, ya, Foreign Workers Act, bagi mewujudkan satu governance khusus terhadap pekerja asing. Dan dengan jumlah pekerja asing ramai, saya rasa mewujudkan satu akta khusus bagi menyelaraskan semua tindakan dan kekuasaan undang-undang untuk pekerja asing adalah satu perkara yang patut kita fikirkan bersama. Saya rasa sekian saja perbincangan saya, perbincangan ringkas saya berhubung dengan beberapa undang-undang yang berhubung dengan pekerja asing. Terima kasih kepada Profesor Dr. Kamal Halili Hassan. Pembentang kita yang terakhir ialah yang bahagia Profesor Dr. Norma binti Mansur dari Universiti Melaya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Terima kasih Datuk Pengerusi, Datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan dan puan-puan dan sahabat dan rakan saya yang dihormati sekalian. Terima kasih kerana memberikan ruang kepada saya untuk memberikan pendapat saya mengenai tajuk kerja asing ini, ya. Dan saya pasti sebelum ini, semalam dan juga panel sebelum ini juga telah memberikan pelbagai dimensi berkenaan dengan pekerja asing, kerana cara kita mengkonseptualiskan, ya, dari segi konsepnya, di mana kita meletakkan kerja asing ini akan menentukan apakah ulasan kita, what is the debate and what is the conversation that we have about foreign workers atau migrant workers. Maksud saya, kerana saya daripada bidang ekonomi dan daripada perspektif polisi mengenai pembangunan ekonomi, maka saya melihat kerja asing ini dari segi konseptualnya ialah isu labour market, ya, isu pasaran buruh. Jadi kalau Datuk Soehin tadi, ya, melihat dari segi national security dan daripada perspektif yang lain, saya melihat isu ini mungkin telah dilihat oleh Profesor Zakaria semalam yang dikongsikan oleh Profesor Jamal. Saya melihat ini adalah isu labour market, ya, kerana kalau kita tidak letakkan dalam perspektif itu, maka dasar yang akan kita buat juga dia mungkin tidak akan melihat dasar labour market, ya, pasaran buruh, ya.
Dan dasar pasaran buruh pula adalah amat berkait dengan dasar pembangunan ekonomi negara. Jadi saya akan melihat kepada isu kita ini di bawah 3 kategori, 3 perkara. Yang pertama dari segi konseptualnya, di mana kita meletakkan perkara ataupun isu pekerja asing ini. Yang kedua, saya nak lihat dari segi jenis. Saya pasti semalam juga kita telah memperkatakan jenis pekerja asing ini dari segi skilled, unskilled, dan dari segi formal atau dari segi sah dan tidak sah atau parti itu. Dan yang ketiga ialah dari segi rule of law. Dan saya akan concludekan, saya akan mengakhiri dengan mencadangkan kepada tuan-tuan dan puan untuk melihat artikel saya dalam Berita Harian yang lepas. That will be my apa yang akan saya katakan dalam masa berapa minit, Datuk? 15 minit. Belum pun tak apa. Sebelum itu, I want to take a quick jab at Datuk Salihin yang dia kata the man behind the machine, the man behind the equipment. Apa kata kalau kita letak a woman behind the equipment? Betul ke Datuk? Dia kata less crime. Terus dalam penjara Malaysia ni, sorry to interrupt you, ada tahun statistik 2012 di antara 45,000 banduan dalam penjara Malaysia cuma ada less than 3% female. So 97% male. Betul. So kalau kita sebab Datuk tadi 2-3 kali dia sebut the man behind the machine. Saya literally nak kata, can we put some women behind the machine? Behind the whatever mediums that we buy, the apparatus that we are using, mungkin kita ada mendapat mixed results, bukan satu result yang sama yang telah kita the expected results lah yang sama kita dah tahu Okey, isu poin pertama saya ialah dari segi konseptual. Kalau kita lihat isu pekerja asing ini sebagai labour market, isu labour market, maka saya harap apa yang saya berkatakan ini akan dapat menumbuhkan minat to trigger interest in research, especially in labour market. Sebab dalam pengetahuan kita tak ada seorang pun labour economist in the country. If you can challenge me, can you raise your hand kalau kita ada labour economist dalam dewan hari ini? Sebab semasa kami menyediakan model baru ekonomi, bila kita nak mencadangkan kepada kerajaan mengenai minimum wage, kita terpaksa mengambil pakar daripada ADB, she's also Malaysian, daripada ADB untuk membantu kita nak melihat apakah tahap minimum wage yang sesuai untuk negara kita. So, ladies and gentlemen, if you have students, please encourage them to do labour economics. Sebab ini adalah satu bidang yang kita kurang. Sedangkan isu pekerja asing kita ini adalah isu labour market. Kenapa ianya menjadi isu? Kerana kita ada masalah dalam struktur ekonomi kita di mana selama ini kita bergantung kepada industri ataupun sektor ekonomi yang memerlukan ramai pekerja. Tetapi pekerja itu seperti dasar-dasar kita pada tahun 80-an dan 90-an, kita menggalakkan pelaburan datang ke Malaysia ini atau pelaburan yang masuk ke Malaysia. Bukan kita menggalakkan pelaburan yang masuk ke Malaysia, tapi sebenarnya adalah kerana dasar kita ialah masih bergantung kepada cheap labour. Sebab kita dulunya kita ada abundant supply of labour. So kita tak ubah. Industri yang datang ke Malaysia masih memerlukan yang begitu. Ini saya tak nak sebutlah yang pasal mix dan sebagainya. Itu isu lain tapi kita lihat dari segi struktur ekonomi kita. So structurally we have issues with the structure of the economy. Hence, it is mirrored in our labour market. Jadi itu yang kita kena lihat. Kita kena ubah ataupun polisi kita pelaburan yang masuk dalam negara kita kena melihat. Kita mestilah menarik pelaburan yang menjanakan pekerjaan yang bermutu tinggi, yang mana
jenis teknologi dan jenis pekerja yang mempunyai kemahiran. Jadi slowly kita boleh phase out. Terima kasih. We have a minor discussion kat sini juga, itu yang saya kadang-kadang terganggu. Phase out the international guest workers ke apa yang kita panggil mereka. Ya. But kebanyakan daripada mereka telah memberi, they have contributed to our economy. They have contributed to our economy. That we have to recognize. Cuma yang saya masuk pada fasa yang itu sama ada yang sah atau yang tidak sah. So, sebab itu dalam model baru ekonomi, sebab saya salah seorang daripada orang yang bertanggungjawab untuk mencadangkan kepada kerajaan strategi pembangunan yang baru untuk rancangan Malaysia ke-10 dan 11, itu adalah SRI yang kedua, yang meningkatkan tenaga mahir pekerja di Malaysia. The labour market issue tu adalah SRI 8, SRI dalam model baru ekonomi adalah SRI yang kedua, iaitu yang pertama ialah memberikan peningkatan pengetahuan dari segi teknikal, teknologi dan sebagainya kepada pekerja, tenaga kerja Malaysia. Kerana dari satu pihak, ya, daripada SRI yang keempat, ya, kita minta supaya industri meningkatkan teknologi, tapi industri mengatakan kepada kita bahawa you do not have enough manpower. Ya. Dan kalau kita laporan Minister Miti mengatakan bahawa 87% daripada pelaburan yang datang ke Malaysia sekarang ini memerlukan tenaga mahir untuk bekerja. So what has happened dari segi penawarannya? Sebab kita tak cukup bekerja, semi-skill pun kita masih import juga pekerja daripada luar negara. Ya? Ini bukan anekdota, ini adalah data yang kami ada semasa kami mencadangkan kepada kerajaan mengenai model baru ekonomi. Ya? Jadi itu saya harap, ya, the framing of the problem, ya, the framing of the problem of foreign workers ini is also couched in the framework of the labour market and the economic structure, I hope, ya, apabila selesai perbincangan. Yang kedua ialah telah saya juga sebutkan sedikit tadi, iaitu kita mesti membezakan, ya, pekerja mahir, pekerja asing yang mahir dan pekerja unskilled or semi-skilled. Ya. World Bank membuat ekonomi monitor atau melihat kepada ekonomi kita dan membuat laporan setiap 6 bulan yang akan dikeluarkan pada esok atau lusa. Saya juga kena moderate sesi itu, ialah melihat kepada bagaimana negara kita daripada middle income. Dulu kita ada big middle class, kita middle income ekonomi. Middle class kita sekarang ini yang pertengahan 40% itu average income-nya adalah sesuatu yang tidak membanggakan, ya. Average income yang tidak membanggakan, which we cannot proudly say that we have a big middle income class in the country. So sekarang ini sejajar dengan kita ingin menjadi negara maju, dan rata-ratanya data dari segi pelaporan dan sebagainya menunjukkan ke arah itu, ialah bagaimana kita menjanakan pekerjaan atau membesarkan the middle class kita tadi, kan? So ini adalah perkara yang perlu kita lihat apabila kita lihat kepada pekerja asing. So on one hand, is my third point, is the rule of law, yang mana itu adalah tanggungjawab dan kesulitan. Tapi kita kena kedua-dua dimensi itu kita perlu lihat, iaitu satu dari segi need-nya atau dari segi demand-nya, dan satu lagi dari segi kemasukan. How do you turn off the tap of foreign workers? Yeah? So the turning off the tap has also to address, or is also linked to the demand. So the rule of law is my third point. So unskilled labour itu isu yang mungkin kita perlu kurangkan supaya jadi peningkatan kerja dari segi teknologi dan sebagainya yang saya sebutkan, ya. Kalau Malaysia pada
pada tahun-tahun 80-an, 90-an bila cost of labor menjadi tinggi, ya, kita membenarkan pekerja asing datang instead of getting or incentivizing the companies, the industry to go high tech, ya, kita membenarkan pekerja asing masuk, ya. Whereas Singapura pada tahun-tahun 80-an, akhir 80-an, dia telah mengurangkan kerja yang memerlukan tenaga, tetapi import skilled workers. Sebab skilled workers ini that can create wealth. So dari satu pihak, bila kita melihat kepada isu pekerja asing, saya kata we have to see it within the structure of our economy and the labour market. Because if you attract talent at the higher level dengan kemasukan pelaburan dan kemahiran yang tinggi, that is where the wealth creation is. Dan mereka dapat membayar gaji yang mahal, ya, pada orang kita dan sebagainya, kerana wujudnya productivity. Itulah yang boleh mengembangkan the middle class dalam negara kita. So they are all interlinked, because an economy is linked to almost everything. Tapi yang menjadi isu kita ialah pekerja asing tanpa izin yang telah dikupas. Jadi saya tak nak masuk ke dalam bincang lagi yang itu, ya. Dan saya masuk kepada bahagian ketiga istilah. Dalam artikel saya yang keluar 30 September, ya, undang-undang dan pertumbuhan ekonomi, jelas saya menyatakan di sini bagaimana satu adalah dari segi undang-undang, satu lagi dari segi enforcement, dan satu lagi kita sebagai rakyat. Kita sebagai rakyat, adakah kita mematuhi? Kita menganggap bahawa peraturan itu adalah mustahak kepada negara. Semua anekdot yang diberikan oleh Datuk Salihin tadi, kita dengar di merata tempat, ya. Saya, apabila saya dijemput oleh Menteri Perancangan Pakistan untuk memberi syarahan mengenai bagaimana kerajaan Malaysia boleh membuat dasar yang mana boleh percaya kepada negara, ya. Setiap kali mereka berbincang, mereka akan, ataupun menteri ini akan bertanya kepada saya, Prof, can you tell us what do we need? Why is Malaysia so successful? And my answer was the same as Datuk Salihin. Is peace. You need the political and social stability. Jadi macam mana kita nak mencapai, nak mendapatkan kestabilan sosial, kestabilan ini jika sekiranya kita tidak menghormati undang-undang. But not denying that dalam artikel saya juga menyebut mengenai enforcement. Enforcement is very important, dan kalau enforcement itu lemah dan sekiranya dibawa ke mahkamah atau dibawa ke mana, dan kes itu tak lekat, orang kata, it cannot be charged, dan orang akan mula merasa credibility kerajaan juga tercapai. So it is a reflection of the credibility of the government. Jadi saya tanpa mengulas, ya, because saya boleh juga edarkan ini kalau tuan-tuan tidak dapat membacanya, because this is about economic growth and the rule of law. How it is important, the rule of law is very important, tapi kalau terlampau banyak, ianya juga akan menjadi perkara susah orang nak ikut, ya. Tetapi rule of law is very essential, is key to economic growth. Dan saya boleh kongsi ini, tapi saya nak tinggalkan dengan satu saya punya conclusion dalam artikel ini, iaitu adalah tidak melampau jika dikatakan mematuhi undang-undang dan peraturan adalah manifestasi semangat patriotism dan cinta ke negara. Saya ulangnya, adalah tidak melampau jika dikatakan mematuhi undang-undang dan peraturan adalah manifestasi semangat patriotism dan cinta ke negara. Dan saya akhiri artikel ini sebagai bulan September, 10 bulan September, saya kata selamat menyambut musim kemerdekaan, because it's during the National Day dan juga Malaysia Day. Yeah. So with that,
Datuk Rosi, saya harap saya tidak mengambil masa terlalu lama sebab nak lepaskan tajuk ini. You the last speaker, so Okey, terima kasih. terima kasih banyak kepada Dr. Norma kerana membentangkan yang terakhir, dan format kita tidak ada Q&A ataupun soal jawab. Jadi kita selepas ni saya mengucapkan terima kasih kerana kesudian ahli panel kita yang bahagia Profesor Dr. Duris Shah Idrus, yang bahagia Profesor Dr. Norma Mansur, yang bahagia Senior Assistant Commissioner Datuk Omar Sofian Makinuddin, dan yang bahagia Profesor Dr. Amal Ali Hassan kerana sudi datang ke sini pada hari ini untuk berkongsi pengalaman dan pengalaman masing-masing dalam soal yang berat ini. Saya tadi baru sebentar menerima satu WhatsApp daripada Duta Besar Indonesia ke Malaysia, Air Chief Marshal Besar Herman Prayitno, kerana saya menyoal apakah di antara masalah utama yang dihadapi oleh parti dari Indonesia di Malaysia. Beliau menyenaraikan 5 masalah untuk sebelum saya kita bersurai. Yang pertama ialah gaji tidak dibayarkan, ini katakan beliau. Yang kedua, kerja melampaui jam kerja. Yang ketiga, tidak ada hari libur atau cuti. Keempat, dipukul majikan. Dan yang kelima, ejen tidak bertanggungjawab. Itu tambahan kepada input kita pada hari ini. Sekian saja, terima kasih. Saya serah balik kepada MC kita ataupun juga usaha. Terima kasih. Kami ucapkan terima kasih kepada yang berbagi Datuk Seri Azman Hujan selaku moderator pada pagi ini, dan tidak ketinggalan kepada semua ahli panel yang telah membincangkan topik dalam segi keselamatan, penguatkuasaan dan governance. Dan sebagai tanda penghargaan dan ucapan terima kasih, saya mempersilakan yang berbahagia Profesor Dr. Mansur Muhammad Noor untuk menyampaikan cenderamata kepada moderator dan semua ahli panel. Dipersilakan. Bukan ini ya. Dipersilakan seterusnya ahli panel yang pertama yang berbahagia Profesor Dr. Duris Shah Idrus.